Okey, kita mahu elakkan satu lagi kesan yang tidak kita mahukan daripada pilihan raya negeri yang diadakan tempoh hari adalah penularan gelombang baru ataupun timbulnya gelombang baru COVID-19. Dan untuk mengulas lanjut mengenai dengan cadangan bagi menambah baik proses saringan melibatkan pengembara yang pulang dari Sabah, ketika ini di talian bersama saya adalah Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Datuk, jika kita lihat situasi di KLIA dan juga KLIA 2 semalam sangat sesak, ada yang menunggu hingga 3 jam, hingga 6, 7 jam untuk menjalani ujian saringan, ujian swab, pemakaian gelang dan sebagainya. Dan kita khawatir walaupun SOP dan ujian saringan diletakkan prosedurnya di situ, tapi kita mungkin sukar untuk elak apabila terlampau ramai orang bersesak-sesak dan sebagainya, kerana ini juga mewujudkan kebimbangan bahawa jangkitan boleh berlaku khasnya dalam kalangan mereka yang pulang dari Sabah. Apa yang kita boleh lakukan untuk tambah baik prosedur ini dan mengelakkan, meminimalkan risiko kontak rapat dan juga jangkitan di lapangan terbang? Ya, itulah nampaknya yang kita lihat ya. Dan terlebih dahulu kita ucapkan tahniahlah dan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan yang peka dan nampaknya telah mengambil beberapa langkah yang baru. Cadangan kita bergantung pada 3 elemen yang utama di KLIA itu. Pertama, pertambahan jumlah yang terpaksa disaring. Yang kedua, bilangan kaki tangan yang memang terbeban. Dan yang ketiga adalah kawasan yang sempit di dua-dua tempat tu. Jadi daripada pengalaman yang lepas semasa peringkat kemuncak bila mana pendatang daripada luar negara datang ke tempat kita, mereka buat saringan dan setengah tu terus dibawa ke pusat serenti dan dibuat saringan di sana lah. Jadi pada keadaan sekarang ini jika kita tak ambil langkah yang betul akan jadi kluster KLIA pula. Jadi pentingnya jika tidak mampu buat di KLIA ataupun di KLIA 2 buat masa ni, kena diagihkan ke pusat-pusat kuarantin atau pusat-pusat saringan yang lain di luar daripada itu supaya mengurangkan beban dan juga mengurangkan risiko jangkitan di situ. Ya saya. Kita lihat di contohnya di Wuhan, Datuk Doktor, dan juga malah rakyat kita yang kita bawa pulang dari luar negara pada hari-hari awal penularan COVID-19, kita lihat antara yang dilakukan adalah setibanya mereka dari mana-mana saja, setibanya pesawat mereka, sebaik saja mereka turun, mereka terus diarahkan masuk dalam bas dan bas itu bawa untuk pergi ke ujian saringan dan juga di kuarantin tanpa mereka perlu menjejakkan kaki di lapangan terbang untuk mengelakkan penularan, risiko penularan dan jangkitan. Adakah ini salah satu option yang perlu kita ambil kira setakat ini daripada untuk mereka yang pulang dari Sabah? Ya, saya rasa itulah satu cara yang terbaiklah kerana memandangkan tempat dan sebagainya di situ. Jadi lebih mudah, jadi semua orang dalam keadaan selesa. Satu, pelawat ataupun orang yang balik pun selesa, staf juga selesa, di samping itu kita dapat pengawal jangkitan. Jadi sepatutnya dipikirkan pusat-pusat lain di keluar daripada KLIA lah, seperti yang kita lakukan terdahulu. Jadi pengalaman tu semua dah ada. Ulang saja. Okey, kemudian saringan, kemudian kuarantin. Yang difahamkan mereka yang tiba dari Sabah tidak perlu diletakkan di pusat-pusat kuarantin dan diisolasi, mereka hanya diarah jalani kuarantin di rumah. Doktor, kita mempunyai pengalaman yang agak buruk dengan kuarantin di rumah ni. Tak semua orang akan patuh. Ada yang akan ingkar. Sudah tentu doktor tahu, semua kita tahu insiden gelang ping pergi makan dan sebagainya. Kemudian terpaksa menyebabkan kita mewajibkan semula mereka yang pulang dari luar negara untuk kuarantin di pusat kuarantin, bukan di rumah secara sukarela. Adakah ini juga pilihan yang perlu kita ambil kira, pertimbangkan dalam kalangan mereka yang pulang dari Sabah? Kerana Sabahlah negeri yang paling teruk terjejas dengan COVID setakat ini, Doktor. Betul. Kita haraplah supaya pihak berkuasa MKN dan KKM semak semula prosedur ini. Kerana patutnya kita buat seperti orang datang daripada luar negara. Kerana walaupun ujian negatif, tak semesti dia negatif dalam masa 14 hari. Dia boleh still menjangkit. Banyak kes yang tunjukkan dia negatif saringan, kemudian dia positif kemudian dan dia dah merayau kata. Jadi begitu juga dengan home quarantine, pengalaman yang lepas pun tak ramai yang tak ikut. Jadi kalau mereka terpositif, ini akan menyebabkan jangkitan yang lebih meluas. Dan kita mesti ingat bahawa pada masa ini kita dah banyak kes yang bermula daripada orang yang pulang dari Sabah. Kalau kita tidak mengambil tindakan yang lebih tepat dan tegas,
saya rasa kita berdoa kepada Allah supaya ini tidak berlaku lah. Tapi kemungkinan tu sangat tinggi. Ya, betul. Kita memang berdoa supaya itu tidak berlaku. Tapi apapun, kita sekarang bercakap mengenai kemungkinan PKPD secara pentadbiran ataupun TEMCO dilaksanakan di Sabah susulan PRN yang kalau saya boleh kongsikan sekali lagi tweet oleh Kementerian Kesihatan yang mengatakan bahawa Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Hisham berkata keputusan PKPD secara pentadbiran di Sabah ini akan kita ketahui hari ini, mungkin petang ini apabila KKM mengeluarkan status COVID-19 yang terkini. Doktor, keperluan menjalankan PKPD pentadbiran di Sabah ini bagaimana? Kerana adakah penting untuk kita bersifat proaktif? Kalau kita nak tunggu angka-angka COVID-19 itu menunjukkan lonjakan di Sabah, kita kena tunggu mungkin 2 minggu dari sekarang kerana tempoh inkubasinya 14 hari. Tetapi adakah kalau kita menjalankan PKPD pada ketika itu sudah pun terlambat? Adakah kita perlu bersifat proaktif untuk melaksanakannya sekarang? Pendapat doktor dari segi aspek kesihatan? Ya, kita terima banyak maklumat daripada ground zero, daripada Sabah, Sabah sekarang ni. Jadi keadaan di sana memang orang katakan banyak kes berlaku. Dan saya rasakan pilihan yang paling tepat sekali adalah lakukan sekarang PKPD di sana dan juga melakukan kuarantin ataupun tindakan yang tegas untuk mereka yang balik ke Semenanjung daripada Sabah. Kalau tidak, kita tak boleh tunggu dah. Sekarang kita dah banyak dah kes-kes yang berlaku di negeri-negeri di Semenanjung yang akibat daripada pulang daripada Sabah lah. COVID-19, doktor, dijangka akan menjadi sesuatu yang kita perlu hadapi mungkin setahun ataupun sekurang-kurangnya setahun ataupun 2 tahun akan datang. Justru kemungkinan bahawa kita akan melalui apa saja bentuk pilihan raya dalam keadaan pandemik bergerak ke hadapan masih lagi tinggi. Sebelum ini kita ada beberapa PRK. Tapi ini adalah ujian terbesar setakat ini kerana ini adalah pilihan raya terbesar PRN Sabah dalam era pandemik. Apa antara pengajaran utama yang kita dapat daripada PRN ini untuk kita menjalankan pilihan raya besar termasuk PRU dalam tahun-tahun akan datang jika perlu kita adakan dalam keadaan pandemik juga? Yang pentingnya adalah satu pergerakan itu. Ya, kalau boleh kita hadkan pergerakan daripada kawasan merah ke kawasan hijau bila kita ada pilihan raya atau dan sebagainya. Yang kedua adalah mesti kita hadkan kumpulan-kumpulan ataupun kempen-kempen supaya jangan terlalu besar dan pastikan mereka ni mematuhi SOP. Kerana kita lihat dari PRN Sabah ni ramai juga yang tak ikut SOP. Jadi itu yang berlaku. Kalau semua boleh ikut, saya rasa insya-Allah lah boleh terkawal. Apa lagi antara perkara yang kita boleh tambah baik, doktor, berdasarkan SOP ketika pilihan raya? Kerana ada yang tidak mengikut SOP dan sebagainya. Apa antara kekhilafan yang kita saksikan pada PRN Sabah ini yang perlu kita pastikan kita patuhi dan kita sempurnakan dalam sebarang pilihan raya bergerak ke hadapan? Kita kena maju ke depan, banyak gunakan digital teknologi lah. Kan, sama ada kempen melalui media, bukan secara face to face. Yang kedua mungkin pihak Suruhanjaya Pilihan Raya mungkin boleh menimbangkan untuk pilot ataupun buat kajian bagaimana untuk mengundi di tempat yang lebih sikit ataupun menggunakan digital teknologi lah, e-voting dan sebagainya.